Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan pada channel aku ni, so that channel aku ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate support guys. Teruskan lagi sokongan korang. Alright, untuk cerita yang aku dah sampaikan untuk korang hari ni adalah berkenaan dengan satu kes pembunuhan yang kejam telah berlaku yang telah dilakukan oleh seorang isteri ke atas suami dia yang telah berlaku di Amerika Syarikat. So basically kisah ni dia bertempat dalam sebuah apartmen di US di mana seorang wanita yang bernama Chen Denley telah menembak mati suami dia guys. So, apakah sebab yang telah membuatkan Chen Denley ni untuk membunuh suami dia dengan begitu kejam? Ini adalah kisah dia guys. Macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Chen Denley dia telah dilahirkan pada tahun 1977 di negara China, dan untuk bapa dia pula bapa dia adalah seorang profesor yang begitu berkarismatik guys. Okey, dan bukan itu sahaja, bapa dia juga ni memang begitu mesra dan juga disenangi oleh orang-orang di sekeliling dia tau. Okey, tetapi untuk mak dia pula lain sikit cerita dia guys. Okey, sebab mak dia ni dia adalah seorang ibu yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi tau. Dan selain itu, ibu dia ni juga mempunyai perangai yang pelik sikit lah. Okey, di mana dia sentiasa rasa paranoid, tidak berkeyakinan tinggi lah, selalu tantrum bagai itu ini cemburu tak bertempat. Okey, so ini adalah perangai yang agak orang kata tak berapa nak manis lah, berkenaan dengan ibu dia ni. Jadi disebabkan personality yang macam tu yang dimiliki oleh ibu Chen ni, dia akhirnya telah diceraikan oleh suami dia. So disebabkan penceraian ibu bapa Chen ni telah menyebabkan dia bertekad untuk tidak mengalami nasib yang sama seperti ibunya pada suatu hari nanti. Member dah risau lah kot-kot nanti dia dah ada husband ke benda macam ni akan berlaku lagi sekali tau. Okey, cuma dekat sini ada satu masalah yang agak besar untuk si Chen ni disebabkan Chen dia juga telah mewarisi karakter ibunya itu. Pada tahun 1995, Chen dia telah berjaya melanjutkan pelajarannya ke Universiti Tsinghua yang berlokasi di Beijing. Dan dekat situlah dia mula menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki yang bernama He Lei. Dan kemudian pada tahun 2001 pula, Chen ni dia telah menerima tawaran untuk belajar di Universiti Purdue di Amerika Syarikat. So, dengan perkara ni telah bermaksud yang Chen ni dia terpaksa berjauhan dengan teman lelaki ni yang bernama He. Pada awalnya He ni dia ingin mengikut Chen untuk berpindah ke Amerika Syarikat tau. Tetapi dia punya hasrat tersebut memang tidak kesampaian guys. Disebabkan dia punya permohonan visanya telah ditolak. Dan macam aku cakap tadi lah, diorang ni jadi couple diorang dah sayang antara satu sama lain. Jadi mereka tak sanggup untuk berjauhan guys. Mereka tak sanggup untuk LDR, long distance relationship tau. Yelah biasalah mungkin diorang baru bercinta semua nanti rindulah itu ini semua benda-benda macam tu lah So pada akhirnya mereka berdua telah membuat keputusan untuk berkahwin, walaupun perkahwinan mereka tersebut kurang mendapat restu daripada keluarga He Lei. Dan selepas mereka telah bergelar sebagai suami isteri, barulah He dia telah dibenarkan untuk berhijrah ke Amerika Syarikat. Dan dekat sana dia seterusnya belajar di universiti yang sama dengan Chen. Dan pada masa yang singkat sepanjang mereka berada dekat sana He ni dia mendapat membuat ramai kawan guys kat universiti itu disebabkan sikap dia yang memang mesra gila dan juga berfikiran positif tau. Jadi apa pula untuk si Chen ni adakah dia telah berjaya untuk membuat kawan kat sana jawapan dia tidak guys. Sebab Chen ni dia kekal berada dalam dunia dia sendiri guys, dengan memilih untuk mengasingkan diri daripada orang ramai. Dah agak jelas lah dia ni memang mewarisi karakter ibu dia dulu tau. Dan sampai satu tahapnya perangai si Chen ni dia hampir tidak dapat menamatkan pelajaran dia tau. Disebabkan dia telah bergaduh dengan pensyarah dia.
Buat perangai pula. Aduh, bergaduh dengan lecturer pula kan Minah ni kan. Aduh, aku tak faham betul lah. Okey, tetapi nasib baiknya kan guys, dia punya suami dia telah masuk campur dalam hal tersebut dengan meminta bantuan daripada pensyarah yang lain untuk meluluskan Chen. Nampak? Hair ni, dia selamatkan tau si Chen dan Lei ni Okey, betapa dia risau dan juga sayangnya terhadap isteri dia sampai sanggup deal dengan lecturer lain untuk lepaskan isteri dia guys. Tetapi guys, dari hari ke hari kan, paranoid si Chen ni dia semakin menjadi-jadi tau. Okey, sampaikan dia mengongkong sepenuhnya hidup suami dia itu dengan cara pemantuan dia punya handphone dan juga aktiviti harian tau. Aku tak faham macam ni sebab kau punya suami baru backup kau untuk lepaskan kau dalam kau punya pelajaran kau, tapi end up kau nak mengongkong hidup dia kan. Macam apa benda tu Chen dan Lei ni? Aku tak faham setengah orang ni Okey, and Chen ni kan, dia seboleh-bolehnya dia inginkan Hair untuk berada di sisi dia pada setiap masa. 24 jam dia nak ada dia punya husband melekat dekat dia dah macam jenglot dah aku rasa Aku jam tu si Chen ni kan. Okey, dan perkara tersebut telah menimbulkan rasa rimas. Of course lah kan, rimas sehingga kan ada kalanya Hair ni dia enggan untuk pulang ke rumah tau. I mean, of course lah kan, memanglah diorang suami isteri semua kan, lagi-lagi dekat negara luar pula. Okey, mungkin selepas husbandnya dah habis study bagai semua kan, mungkin dia nak keluar berjumpa dengan kawan-kawan dia ke, ataupun terpaksa uruskan beberapa kerja dengan lecturer ke apa kan. Tapi si Chen ni apa, mengongkong dia kau-kau guys. Okey, always monitor apa yang suami dia buat dekat sana tau. Dan yang paling membuatkan Hair rasa geram kat bini dia ni Chen ni dia sengaja tantrum guys pada setiap kali mereka menghadiri majlis parti tau. Asalkan parti dia tantrum, asalkan parti tantrum, asalkan tantrum dia parti kan. Itulah hidup Chen dan Lei ni Okey, dan Chen ni dia pantang melihat Hair menghabiskan masa untuk berborak dengan orang lain, lebih-lebih lagi dengan kaum wanita guys. Member punya cemburu kan, melangit mat. Samalah macam mak dia dulu kan. Okey, dia akan menjadi cemburu tidak bertempat tau. Dan lama kelamaan Hair dia menjadi semakin malu dengan perangai isteri itu, sampaikan dia selalu terpaksa untuk memohon maaf kepada orang di sekelilingnya atas kelakuan tidak senonoh isterinya itu. Sampai tahap macam tu guys. Okey, kesian tak kesian suami jadi kan. Dan ada satu hari ni guys, mereka berdua kan, budak dua ekor ni, mereka berkelahi guys dekat apartmen kediaman mereka itu. Okey, dan punca pertengkaran tersebut adalah berpunca daripada siapa lagi kan? Perangai si Chen ni member buat perangai lagi guys. Okey, so dalam pertengkaran itu kan, Chen dia dah terlampau marah, tak boleh kawal dia punya emosi kan. Dia telah bertindak untuk menikam bahu suaminya dengan menggunakan pisau dapur guys. Ini dah ekstrim tau. Okey, berkelahi, suara jerit sini sana, mungkin perkara yang biasalah untuk diorang kan. Okey, tetapi dah sampaikan member kena tikam Ini sudah mental mat. Cuma yang nasib baiknya lah, kecederaan si Hair tu tak adalah begitu parah selepas dia telah mendapatkan rawatan ke hospital. Okey, jadi berhubung dengan perkara yang telah terjadi dekat antara dua ekor ni, Chen ni dia telah ditangkap oleh pihak polis guys. Okey, dan dia telah menerima pertuduhan cubaan melakukan pembunuhan. Walau bagaimanapun si Chen ni dia bernasib baik guys apabila dia telah dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu hari perbicaraan kes. Dan dia punya pembebasan tersebut kan dibuat hasil wang ikat jamin menerusi pembayaran daripada Hair sendiri. Nampak dia punya suami kan akan buat apa sahaja guys untuk untuk menyelamatkan isteri dia kan. Okey, member dah kena tikam tapi still memang boleh nampak lah yang si Hair ni memang sayang gila dekat isteri dia tau. Okey, and bukan itu saja tau, bukan sekadar membebaskan dia daripada masuk jail ke apa tau. Okey, sebab sebelum itu Hair ni juga dia telah bersimpati dan juga memaafkan Chen, and even dia juga telah meminta pertolongan peguamnya agar status pertuduhan isterinya itu ditukar daripada cubaan melakukan pembunuhan kepada hanya serangan sahaja guys. Until to that point, dia punya husband dia memang nak membantu isteri dia tau. Cuma yelah, walaupun dengan pertolongan husband ni kan, Chen Lei ni tak adalah selamat mana tau. Okey, sebabkan kes itu kan, pasport dia telah ditahan bagi mengelakkannya melarikan diri daripada Amerika Syarikat. Nampak?
ia telah menimbulkan satu lagi masalah tau. Contohlah dia nak balik China ke apa, nak balik rumah macam mana kan, dah sangkut kan, sebab dia ada kes percubaan untuk membunuh ataupun menyerang husband dia kan. Sementara menunggu perbicaraan kes. Tapi untuk yang ni, husband dia tak dapat nak buat apa-apa lah. Okay, husband dia tak dapat nak tolong si Chen Denli ni. Sehinggalah pada malam bertarikh 19 Ogos tahun 2005, mereka berdua sekali lagi guys, apa lagi, berkelahi amat, bergaduh kerja kan. Okay, and dia punya saat kemuncak pertengkaran mereka tu kan, He ni dia dah tak boleh tahan, dia telah mengancam untuk meninggalkan Chen. Nampak kau punya suami sudah tidak tahan lah Chen. Okay, so lepas dia dah dengar ancaman tersebut, Chen terus flashback mat. Okay, dia terus teringatkan nasib ibunya yang sebelum ini yang telah menjadi terkontang-kanting selepas ditinggalkan oleh bapa dia. Tahu pula kan dia tak nak melalui fasa yang gelap macam ibu dia kan. Tapi itulah kan, asyik nak berkelahi dia kerja kan. Kan dah mendapat daripada suami kau Chen. Kau ni. So apabila Chen dia dah mendengar ancaman daripada suami dia itu kan, dia pun macam nak cuba untuk menenangkan diri tau. Dia menambil nafas yang dalam, nak tenangkan diri kan. Macam biasa macam kita kalau kita stres kan, kita ambil nafas yang tinggi kan, nafas yang dalam kan. Okay, lepas tu nak tenangkan diri kan. So dia pun relax kat rumah dia tau. So sepanjang masa tu dia duk fikirlah apa keputusannya kan. Memang nak kena ubah dia punya perangai ke apa benda kan, which is obviously memang nak kena ubah perangai dia kan. Okay, so macam biasalah kan, kalau macam orang biasa kita dah tarik nafas, kita dah mula tenangkan diri, kita boleh fikir secara waras kan. Tetapi bukan untuk Chen ni guys. Okay, selepas dia dah menenangkan diri dia kan, dia dah ambil nafas dalam tu, tak pasal-pasal dia telah mengambil sepucuk pistol yang baru sahaja dia beli daripada seorang lelaki yang dikenali sebagai Christopher Michael. Dan dekat sinilah guys, permulaan kegelapan kehidupan suami isteri itu. Okey, sebab selepas dia telah mengambil pistol tersebut, Chen dia telah mendekati dekat katil di mana tempat He sedang tidur tau. And then tiba-tiba pap, ambil kau. Pap, dia telah tembak guys. Dia tembak suami dia dekat bahagian kepala belakang tau. Bahagian belakang kepala suami dia tau. Terus pecah amat kepala dia Maksud aku yelah, ada lubang kena tembak semua kan, and darah semua mengalir-ngalir kau tahu. Okay, and Chen ni dia cuba untuk memberhentikan darah dia daripada mengalir dengan meletak kain semua kan. Tapi memang tak dapat amat. Okay, berdarah banyak gila tau. Dan yang paling kesian dia kan, Chen dia telah membiarkan sahaja mayat suami dia itu terbaring dekat rumah mereka selama seminggu guys. Selama 7 hari dia telah membiarkan mayat suami dia mereput dekat situ. Aku tak tahu Chen Denli ni gila mat je ni. So kemudian apabila masuknya hari ke-7 setelah pembunuhan tersebut, Chen dia telah menerima teguran daripada jiran dia berkenaan dengan bau busuk yang datang daripada rumah dia tau. Memang tak lain tak bukan, memang bau mayat husband dia lah kan. Okay, so apabila dia telah menyedari bahawa jirannya dah mula rasa curiga dekat dia kan, dia ni kan, Chen ni dilaporkan dia telah meminta bantuan daripada seorang lelaki yang bernama Jack untuk melupuskan mayat suaminya itu. Member dia cari, dia search online kan untuk sesiapa yang boleh buat kerja-kerja macam ni kan. Dia terjumpalah mangkuk ayun bernama Jack ni. Dan Chen juga telah mengupah lelaki tersebut dalam anggaran dalam $2,000 tau, di mana lelaki itu telah mengerat mayat He dan kemudian masukkannya ke dalam beg plastik yang besar, lalu dibawa pergi ke bahagian belakang sebuah hotel untuk dibuang. Gila aku tak tahu Chen Denli ni bapak mental weh. So selepas selesai kerja pembuangan mayat husband itu, Chen dengan segera melarikan diri ke China dengan menaiki kapal terbang menggunakan pasport husband dia guys. Dan dia berjaya membuat sedemikian menerusi cara penyamaran sebagai seorang lelaki. Aku macam bapak amazing gila kan, macam mana kau boleh menyamar sebagai seorang lelaki kan, tapi boleh tengok gambar diorang balik kan, hampir seiras mat muka diorang ni Okay, mungkin Chen ni dia potong rambut pendek macam husband dia kan.
dengan pakai spek yang sama juga. So dia lepas guys dekat tempat check kat airport tu kan. Gila mat. Memang nasib baik lah si Chen Danley ni ya. Tetapi guys, selepas setibanya dia di lapangan terbang Shanghai, Chen dia telah ditahan oleh pihak berkuasa di lapangan terbang berkenaan tau. Okay, so penahanan tersebut dibuat berikutan apabila pihak immigration berjaya mengecam yang Chen ni dia telah menyamar sebagai husband dia tau. Dan dekat sinilah permulaannya, ataupun dekat sinilah terbongkarlah segala jenayah kejam yang telah dilakukan oleh Chen. Berkenaan dengan bungkusan mayat He di Amerika Syarikat, bungkusan itu telah ditemui oleh pihak polis pada 30 Ogos tahun 2006. Dan pada time tu, kerajaan China mereka tidak menjalankan proses ekstradisi Chen, tetapi mereka akan berjanji untuk mengadili kes pembunuhan tersebut secara adil serta pada masa sama memberi jaminan akan memberikan kerjasama penuh kepada Amerika Syarikat. Dan berhubung dengan keputusan pembicaraan kes pada tahun 2006, Chen Danley yang disahkan waras telah didapati bersalah untuk membunuh suami dia. Dan pihak juri juga telah memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Chen, tetapi hukuman mati dia itu akan digantikan dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun sekiranya Chen berkelakuan baik pada tempoh 2 tahun awal pemenjaraan dia. Dan sehingga sekarang tidak berapa jelas tentang status terkini Chen Danley. Tetapi kalau mengikut perkiraan, dia berkemungkinan besar sudah pun dibebaskan jika hukuman mati tersebut digantikan dengan hukuman seperti yang telah dinyatakan. Bagi aku, gila lah kes ni Betapa kejamnya seorang isteri kan telah membunuh suami dia kan. Tembak kat kepala time tengah tidur kan. Mental amat. Lagi-lagi dengan dia punya backstory berkenaan dengan family background si Chen Danley ni di mana dia telah mewarisi karakter-karakter yang pelik oleh ibu dia tau. And dia punya ketakutan dia kan, dia punya fobia tentang fasa hidup yang dilalui oleh ibu dia kan. Selepas ibu dia telah bercerai dengan bapa dia kan, dia risau benda tu akan terjadi kat dia tau. Which eventually terjadi dekat dia, tetapi dia punya ending tu memang tak manis lah. End up masuk lockup mat si Chen Danley ni Bagi aku memang kesian lah apa yang telah terjadi dekat suami dia si Haley tu kan. Seorang lelaki yang baik guys. Mempunyai personality yang begitu friendly, senang buat kawan dengan orang, pandai pula tu kan. And sentiasa berfikiran positif, selalu nak membantu isterinya walaupun isteri mempunyai personality yang pelik-pelik macam tu kan, tapi dia still hendak membantu isteri dia, but end up dia telah dibunuh di tangan isteri dia sendiri. Aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku sampaikan hari ni, dan aku dah minta maaf kalau aku ada buat kesilapan ke whatever kekurangan dalam konten ni. Aku dah minta maaf, but aku nak cakap terima kasih kepada semua yang telah menonton kisah hari ni dari awal sampai habis. I really appreciate your support guys. I look forward for next content for you guys. As always, never stop creating. I will see you at the next premiere. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum semua. Bye-bye.